Okay, setakat ni ada dalam 10 orang yang join. Kalau boleh, kalau kawan-kawan tu suruh join masuk. Kita kalau boleh start hari kita dengan ilmu, berbekat sikit, betul tak? Betul. Jangan risau, kami bagi hadiah. Hadiah tu lumayan, tapi sekejap kami cerita lebih detail. Sekejap tunjuk gambar ni. Okay. Kita nak ucap terima kasih lah kepada semua yang sudi menghadiri program kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulakan majlis, eloklah saya kenalkan diri saya dululah. Saya Senpai Hakim selaku ketua program. Saya ingin menjemput Senpai Azam untuk mengalunkan bacaan doa. Silakan Senpai Azam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan seminar kita pada pagi ini, marilah kita sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniamu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Karim ya Wadud, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan seminar kesedaran isu keselamatan makmal yang kami adakan pada hari ini. Sesungguhnya, Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah seminar kami pada hari ini. Gunakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Thank you Senpai Azam sudi baca doa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tukhda bil hawaij wa tugnalu bil raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi ahli kulli ma'lumin lak. Pertama sekali kami Vanguard ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Cikgu Rizatul yang sudi melapangkan masa cikgu untuk bersama-sama dengan semua ahli The Vanguard pagi ini sekaligus merasmikan program susulan kita pada hari ini. Kami The Vanguard amat berharap agar perkongsian yang akan diterjemahkan oleh kami pada hari ini dapat menambah sedikit sebanyak ilmu pengetahuan adik-adik tentang isu keselamatan ketika berada di makmal. Adik-adik ni dah bersedia belum? Okay, kalau korang malu nak cakap, buka mic, korang boleh tulis dekat chat box tau. Betul. Jangan malu. Boleh je buka mic. Sebab yang ni bukan lecture tau, macam cikgu duk ajar. Yang ni macam santai-santai je. So ini kita macam nak dekat dengan korang lah. So boleh lah buka mic kalau nak ada apa-apa tanya ke. Okay.
Okay. Aina, next slide. Okay. Tengok lawa kami buat tu. Okay. Sebelum kita start kita punya program ni, saya nak pesan kat adik-adik lah. Boleh panggil agak-agak dan abang kat sini dengan gelar senpai. Senpai tu maksud dia senior ataupun mentor. Jadi kami di Vanguard mengalu-alukan semua untuk tanyalah kepada kami kalau ada apa-apa macam kata curious, apa-apalah tanya je kat kami. InsyaAllah kami akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Kami di Vanguard ni senang cerita bukanlah macam MPP ke apa. Kami ni hanyalah barisan pelajar yang baru saja memasuki alam degree. Dan kami pun masih sem 1, tak habis pun sem 1 lagi. Jadi secara ringkasnya kita ni boleh dikatakan agak sebaya lah sebab yalah, biasa sikit je dengan korang. Dia dah dalam 2-3 tahun, so janganlah macam kekok sangat. Kita ni ibarat abang adik je lah, macam tu. Okay, saya start. Bergerak ke lebaran yang seterusnya. Jom kita start program kita pada hari ini. Let's go guys. Jom guys. Jom. Semangat je. Okay. Adik-adik nampak tak ada apa dekat depan skrin ni? Nampak? Di mana Nampak. adik-adik kita ni? Semangat. Nanti ada seorang. Spam je kat chat tak apa. Amira, Noaimi, Akila. Tak apa, kalau korang malu. Cepat. Spam je. Boleh spam dekat chat box Okay, Nurjana Nazir, Adriana. Rugi tak spam nanti kami mention tau. Siapa tak tulis, siapa tak respon, kita panggil jawab quiz. Yalah, okay. Okay, Syafiq, Amira, Nur Syaira, semangat lagi. Okay, mungkin Dania, okay. Apa yang ada nampak, okay, ni dah peta Malaysia. Okay, sebelum tu, siapa tahu USIM terletak di mana? Dekat Johor ke, Pulau Pinang ke? Okay, boleh reply dekat chat box. Negeri Sembilan. Tu dah ada seorang Okay, jawab. Amira. Okay. Betul ke kat Negeri Sembilan ni? Cuba fikir balik. Betul ke kat Negeri Sembilan? Betul ke Senpai Sawan ni? Betul. Okay, cuba kita zoom sikit dekat Negeri Sembilan ada apa. Alright, okay, inilah peta di sekeliling USIM. Okay, dekat sini kita ada Mesa Mall, kita ada Ion. Okay, sebelum kita start lah program ni, mesti korang macam nak tahu kan, USIM ni dekat mana? USIM tu apa? Bagus ke Universiti Sains Islam Malaysia ni? So kita nak kenal-kenal lah dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi kita teruskan lagi dengan sedikit perkenalan lah untuk adik-adik kepada Universiti Sains Islam Malaysia ni. Jadi saya serahkan kepada Senpai Azam untuk teruskan program kita. Okey, adik-adik semua tadi dah nampak kan yang USIM ni dekat Negeri Sembilan. Betul lah, kat Negeri Sembilan, bukan kat Johor ke dekat Kedah ke, tak ada. Yang tu uni lain. Kami ni USIM. Okay, USIM ni nama dia, nama panjang dia adalah Universiti Sains Islam Malaysia. Kalau macam sebelum ni mungkin ada yang adik-adik dah tahu, ada yang belum. So, hari ni kami akan terangkan sikit tentang universiti yang kami sedang menuntut ni, iaitu Universiti Sains Islam Malaysia. Okay, untuk pengetahuan semua, Universiti Islam Malaysia ni merupakan sebuah universiti Islam. Dekat Malaysia ni lah, banyak lagi tapi ni salah satunya. Dan universiti yang ke-12 dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. So, ni bukan jajah oleh British kan, bukanlah. Ini Malaysia punya kerajaan universiti. Okey, matlamat utama USIM adalah untuk menjadi peneraju dalam segenap aspek ilmu dan sebagai pusat rujukan global untuk integrasi ilmu nakli dan akli. Okey, ilmu nakli dan akli ni tak banyak tempat ada. USIM ni antara satu tempat yang membuat pendekatan kepada para pelajar sebab ilmu nakli dan akli ni penting lah untuk kita sebagai seorang Muslim kan.
sebab dia berlandaskan kepada beberapa prinsip asas yang mengintegrasikan sains Islam dan sosial. Contohnya macam adik-adik berjasan sekarang kan, dekat sekolah tu dia punya sains Islam dia tak banyak sangat. Macam kalau masuk USIM ni, korang akan belajar lebih detail lagi apa itu perkaitan antara sains dengan Islam. So rugilah kalau adik-adik tak masuk USIM ni. Kalau uni lain tak banyak tau mereka dedahkan tentang ni. So masuklah USIM. Jangan risau, kami ada untuk adik-adik. Okay, yang seperti adik boleh nampak dekat tepi tu ada gambar USIM. Tu kami punya bangunan Chancellor. Paling besar lah kat situ, paling megah. Yang kedua logo USIM. Seperti yang kami sekarang ni. Yang ketiga adalah Fakulti Sains dan Teknologi. Okey, untuk terangkan tentang Fakulti Sains dan Teknologi ni, saya serahkan kepada Senpai Dija. Okey, mesti korang tertanya-tanya kan, apa tu FST? Okey, sebenarnya FST ni adalah satu fakulti Sains dan Teknologi. Dalam fakulti ni terdapat 6 program yang mana dia menawarkan sarjana muda sains dan kepejian, bioteknologi makanan, sarjana muda sains dan kepejian sains actuary dan pengurusan risiko, keselamatan dan jaminan maklumat, matematik kewangan, fizik gunaan dan teknologi khidmat industri. Okey, untuk pengetahuan korang, kami ni semua adalah student daripada sarjana muda sains dengan kepejian fizik gunaan. Okey. Seterusnya saya menyerahkan program kepada Senpai Hakim. Okay, thank you Senpai Dija. Okay, so, dalam slide ni kita boleh nampak lah overall aktiviti kita pada hari ni. Akan ada quiz, akan ada sebutan bertuah. Tapi sebelum tu mestilah kita nak kenal-kenal sikit kan dengan senpai-senpai kita ni. Okay, tanpa buang masa, jom kita kenal seorang-seorang. Okay, yang first ni confirm lah yang tengah cakap ni. Nama saya Muhammad Hakim Azhar. Boleh panggil Senpai Hakim. Saya lahir dekat Kedah dan sekarang tengah belajar dekat USIM. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Nama saya Muhammad Azamuddin bin Maisa. Boleh panggil saya Senpai Azam. Jangan panggil abang tau, muda lagi. Saya asal dari Kedah. Orang Kedah nampak main orang Kedah. Lepas tu, itulah. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum, konnichiwa. Nama saya Sidak Sofia binti Saifun. Boleh panggil saya Senpai Sid. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan menetap di Negeri Sembilan. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Ibtisam binti Muhammad Sabri. Saya asal Kelantan. Boleh panggil Senpai Ibtisam. Okey, selamat berkenalan. Hai, bonjour. Nama saya Siti Salwani binti Hasbullah. Adik-adik boleh panggil Senpai Wani. Okey, Senpai Wani berasal dari Kelantan. Okey, seterusnya jeng. Hai, Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Husna binti Hamizan. Awak semua boleh panggil saya Senpai Miza. Saya berasal daripada Perak. Hai, Assalamualaikum. Hola, nama saya Nur Anna Nabiha binti Rahman. Saya berasal dari Terengganu. Awak semua boleh panggil saya Senpai Aina. Hai, Tajahau. Nama saya Mahfuzah binti Muhammad. Boleh panggil saya Senpai Puja. Dan saya berasal dari Kelantan. Hai, guten Morgen. Nama saya Puteri Maisara. Boleh panggil Senpai Mai. And saya berasal dan menetap di Johor. Hai, annyeonghaseyo. Nama saya Siti Khadijah binti Abdul Razak. Okey, korang semua boleh panggil saya Senpai Dija. Okey, saya berasal daripada Kuala Lumpur dan sekarang menetap dekat Negeri Sembilan. Okay, nice to meet you. Okay, next. Okay, inilah tentatif kita pada pagi ni. Sepatutnya program ni start pukul 9.10 tapi ada
adalah sikit kesalahan teknikal. Tadi terpaksa start pukul 9.20. Okey. Sebentar lagi kita akan buat perkongsian tentang lab safety. So sampai minta semua adik-adik take note pasal perkongsian nanti sebab akan ada quiz, dan quiz tu pula akan ada hadiah. Kita orang akan pilih pemenang satu je. Kita orang pilih 3 orang. Okey. So nanti sesi quiz akan berlangsung pada pukul 10.25 dan seterusnya cabutan bertuah. Cabutan bertuah pun kita orang akan pilih 3 orang agak. Okey. Dan selepas tu akan habislah. Okey. Next. Okay, adik-adik dah ready ke? Okay, kalau adik-adik dah ready, adik-adik boleh reply dekat chat box. Yes. Cepat adik. Reply yes. Kalau tak malu buka mic. Ha. Kami lagi selesa kalau Buka buka mic pun mic. boleh. Yes. Spam je tak je. Lagi adik-adik. Yes. Lagi adik. Tengok cikgu pun reply. Mantap. Semangat cikgu. Cikgu ada. Cepat Adriana adik. dah yes, Amira, Noliana, Cikgu Rozi, Senpai Hakim. Senpai Hakim lagi paling yes. Tengok. Syafia, Nurul Aisyah. Kalau korang spam kami baca nama korang tak, kami mention. Hisap. Alright. Okay, alhamdulillah semua adik-adik bersemangat. Okay, seterusnya kita masuk kepada kepentingan mengamalkan keselamatan makmal. Apa kepentingan mengamalkan keselamatan ni adik-adik? Okey, kepentingan yang pertama adalah mengelakkan insiden yang tidak diingini berlaku. Contohnya apa dia? Okey, contohnya kebakaran, bahaya sinaran dan sebagainya. Okey, yang kedua apa ni Senpai Wani? Okey, yang kedua adalah kepentingan dia adalah keselamatan diri terjamin. Okey, seterusnya yang ketiga melindungi kulit dan pakaian daripada bahaya seperti sinaran ultraviolet. Okey. Yang keempat adalah keselamatan orang sekeliling terjamin. Okey, bila kita buat semua peraturan keselamatan makmal ni, keselamatan kita dan orang sekeliling pun akan terjamin. Okey. Seterusnya Okey, kalau korang tengok dekat slide, ada tulis alatan perlindungan diri ataupun lebih dikenali sebagai PPE, Personal Protective Equipment. Okey, mesti korang semua macam familiar kan dengan PPE ni. Okey, biasanya PPE ni kita pakai untuk melindungi diri kita daripada terkena ejen bahaya ataupun virus. Okey, kalau kita tengok dekat hospital-hospital sekarang ni kan musim pandemik COVID. Jadi pihak-pihak frontliner akan pakai PPE ni untuk kita prevent kita punya diri daripada virus. Okey, apa yang ada kat contoh PPE ni adalah ada baju makmal, ada kasut yang tertutup, ada cermin mata keselamatan dan sarung tangan. Okey, seterusnya Senpai Wani akan terangkan sedikit sebanyak tentang Personal Protective Equipment ataupun kita panggil juga PPE. Okey, PPE yang pertama adalah lab coat. Okey, sebelum Senpai Wani terang, Senpai Wani nak adik-adik santai tapi sampai apa yang kita orang bagi tahu. Okey, kalau ada soalan adik-adik boleh terus tanya dekat ruang chat box. Okey. Baiklah, PPE yang pertama adalah lab coat. Okey, baju makmal ataupun lab coat. Okey, lab coat ni terbahagi kepada 2. Okey, iaitu lab coat biasa dan lab coat tahan api. Untuk lab coat biasa, ciri-cirinya adalah okey, yang pertama, terdiri daripada lapisan keselamatan. Seterusnya, mudah ditanggalkan jika berlaku kecemasan. Seterusnya, melindungi pakaian daripada kerosakan. Okey, melindungi kulit dan pakaian daripada kekotoran, bahan kimia tidak berbahaya dan biohazard tanpa pendedahan aerosol. Okey, sebagaimana yang kita tahu, lab coat biasa ni kita pakai bila kita buat sains eksperimen dalam makmal. Lab coat ni benda paling asas yang kita kena pakai. Okey, dipakai oleh lab coat ni siapa je yang kena pakai kan? Okey, lab coat ni dipakai oleh physics, biological, chemistry student bila diorang handle eksperimen. Okey, kegunaan arm mengendalikan sinaran biologi, kimia dan bahaya fizikal. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah baju makmal tahan api. Okey,
Untuk baju makmal tahan api ni, ciri-cirinya adalah tahan api. Okey, contoh bahan yang digunakan Nomex ataupun kapas tahan api. Apa dia tu Nomex Senpai Wani? Okey, Nomex tu adalah material yang diperbuat daripada material yang tahan api. Okey. Seterusnya adalah melindungi diri daripada bahan kimia reaktif, air atau udara, sejumlah besar pelarut organik dan bahan kimia yang berpotensi meletup. Okey, sebagaimana yang adik-adik tahu kan, kita pakai lab coat tahan api ni apabila kita handle bahan yang berkemungkinan akan terbakar. Contohnya kita buat eksperimen and run eksperimen tu dengan oksigen. Adik-adik tahu kan, oksigen ni bila dia bertindak balas dengan bahan kimia yang lain, dia akan mudah terbakar. Sebab itulah kita pakai lab coat ataupun baju makmal tahan api ni. Okey. Seterusnya, sampai seterusnya dipersilakan. Okey, adik. Benda seterusnya ialah alat perlindungan diri iaitu baju kaus pakai buang. Kenapa kita nak kena pakai baju kaus pakai buang ni masuk dalam lab? Tak boleh ke pakai t-shirt biasa je? Ni baik sampai Hakim nak beritahu sebab baju kaus pakai buang ni ataupun nama dia yang lain, gaun pengasingan, dia digunakan untuk melindungi pakaian dan kulit. General sangat lah. Mari kita detailkan lagi. Dia digunakan untuk melindungi pegawai kesihatan dan pesakit dari pemindahan mikroorganisma dan cairan tubuh seperti darah dalam situasi pengasingan pesakit. Selain itu, kegunaan arm dia digunakan untuk mengendalikan biohazard. Apa tu biohazard? Biohazard tu merujuk kepada bahan biologi yang menimbulkan ancaman kepada kesihatan organisma hidup, terutamanya manusia. Contoh-contoh biohazard ni kita boleh kata macam sisa proses perubatan, sampel mikroorganisma, virus dan toksin. Next. Okey. Baju gam juga. Kenapa? Ada beza ke dua ni? Okey, baju gam Tyvek ni dia dalam kategori coverall. Apa tu coverall? Coverall ni dia pakaian pelindung yang dicipta untuk melindungi si pemakai atau pakaian lain dari persekitaran yang bahaya. Dia direka untuk melindungi seluruh badan dengan memberikan perlindungan 360 darjah. 360 darjah tu maksud dia merangkumi kepala, buku lali dan belakang badan. Dan antara ciri-ciri baju gaun Tyvek ni dia lebih tahan lasak dan bertindak sebagai pelindungan lah. Untuk ada pengetahuan adik-adik, baju gaun Tyvek ni dia bukan guna untuk macam frontliner kita kan, dia macam untuk handle masalah sakit COVID je. Dia boleh macam-macam. Dia boleh untuk musibah macam kebakaran. Ada juga orang yang pakai baju ni. So apa beza baju gaun pakai bond dengan baju gaun Tyvek ni? Beza dia, baju gaun Tyvek ni dia lebih tahan lasak dan dia melindungi badan dengan lebih sempurna lah orang cakap. So persamaan dia, dua-dua ni jenis pakai buang. Okay. Dan antara kegunaan arm dia digunakan suatu mengelakkan biohazard yang berpotensi terdedah kepada penyakit. So dia lebih digunakan dalam situasi yang lebih sukar lah. Okay, next. Okay, adik-adik semangat tak tu? Okay, kalau semangat kita teruskan, okay? Okay, seterusnya topi Bafen. Okay, seperti semua tahu, dah nama pun topi. So topi ni pakai kat kepala lah kan. So topi ni dia adalah pelengkap bagi PPE. Kalau korang tengok slide sebelum ni yang dibentang oleh Senpai Hakim, okay, gaun pakai buang tu kan tak fully coverage kan. So kita kena pakai topi Bafen ni. Kebiasaannya topi ni kita pakai dekat dalam bilik pembedahan, dekat dalam industri pembuatan ubat-ubatan dan makanan, industri pembuatan semikonduktor. Okay, saya nak tanya korang tahu ke apa semikonduktor? Siapa tahu? Cuba komen sikit. Ada siapa tak tahu semikonduktor tu apa? Cuba komen sikit. Kalau rasa susah nak komen, cakap je. Sebab nak terang tu susah tak tu? Senpai pun tak tahu. Tak tahu? Alamak. Okay, semikonduktor ni dia adalah satu bahan yang mana ada chip kat dalam tu untuk menyimpan maklumat. Okay, kalau korang ni semua ada handphone kan? Okay, dalam handphone tu ada chip semikonduktor tu tau. Okay, dekat dalam handphone, ada dekat dalam komputer, drone ataupun teknologi yang menggunakan komputer untuk berfungsi. Okay, semikonduktor ni sangatlah kecil tau. Dia kecil sangat-sangat.
So kenapa kita kena pakai topi buffer ni? Sebab kita untuk mengelakkan daripada terkena habuk ataupun sebarang apalah yang kotor. Okey. Mesti korang tertanya, kalau pakai tudung kena pakai juga ke topi ni? Kena, mesti kalau nak masuk satu tempat yang bersih, macam kita punya industri-industri ni kena pakai topi ni sebab kita tak tahu tudung tu dah bersih ke tak daripada habuk. So sebab tu lah kita kena pakai topi buffer ni. Okay, seterusnya kita beralih ke sarung kasut pakai buang. Okay, sarung kasut pakai buang. Sama juga fungsi dia untuk pastikan persekitaran kita sentiasa bersih dari habuk dan sebagainya lah. Sebab kita tak tahu kita datang dari mana, pijak apa, tanah apa kan. So kenalah pakai sarung kasut ni untuk masuk dalam satu tempat yang dipanggil clean room. Okay, korang tahu tak clean room tu apa? Clean room tu dia satu tempat ataupun makmal untuk membuat penyelidikan ataupun proses satu bahan yang kebersihannya sangat dijaga. Okey, kita ambil contoh dekat dalam industri semiconductor lah kan. Dekat dalam industri tu, semiconductor tu sangat-sangat kecil and kita tak dapat bezakan mana satu habuk dengan mana satu chip tu. Okey, sebab itulah kita kena pakai sarung kasut ni supaya habuk-habuk tu tak masuk dekat dalam clean room tu. Okey, sarung kasut ni juga dia free size, so kita boleh laras dia punya fit tu ikut saiz kita. And jangan risau, kasut ni, sarung kasut ni kalis air dan tak mudah tergelincir. Okey, seterusnya saya serahkan program kita kepada Senpai Ibtisam untuk menerangkan tentang simbol-simbol. Alamak guys, Senpai Ibtisam lost connection lah. Itulah kalau kita conduct benda online ni, inilah dia punya cabaran dia, antara cabaran dia. Tu Ibtisam, Senpai Ibtisam dah join. Okey, sila Senpai Ibtisam. Maaf ya semua, tadi lost connection tak? Okey, sekarang ni kita nak sambung simbol keselamatan di makmal. Kat sini kita orang akan terangkan 6 simbol keselamatan. Masih semangat nak dengar tak? Semangat. Semangat. Okey, alhamdulillah. 5 sejam spam. Kita sambung simbol yang pertama. Okey, simbol yang pertama adalah voltan tinggi. Biasanya simbol ni kita dapat tengok dekat kawasan yang berkaitan dengan elektrik. Okey. Tolong. Nampaknya Senpai Ibtisam kita ada masalah. Amaran dan bahaya voltan tinggi. Kalau kita terkena apa-apa dekat Viva buka tak? Tak ada Viva. Tak apalah. Senpai Ibtisam dia punya connection tu tak stabil sikit. Tak apa, tapi korang tahu kan simbol ni maksud dia voltan tinggi. Jadi bila voltan tinggi ni dia punya current dia tinggi. Bila current dia tinggi, bila dia shock badan kita, dia akan menyebabkan kerosakan pada organ dalaman badan kita. So apa kesan dia kalau organ dalaman kita ni rosak? Dia boleh menyebabkan kematian lah. So bahaya juga ni voltan ni. So jangan sekali-kali kalau ada simbol ni pergi macam mana? Curious lah nak pegang, nak try, nak jadi superhero kan. Jangan. Memang kena ambil langkah berjaga-jaga lah. Antara dia mesti berhati-hati, jauhi dia daripada kanak-kanak. Kalau ada simbol ni, janganlah suruh kanak-kanak main dekat-dekat. Takut kena shock. Okay. Next. Senpai Hakim. Yeah. Sarung tangan tu sarung tangan Iron Man ke? Bukan. Itu Tu sarung tangan tu penebat. Itu adalah untuk penebat.
So kalau kita pakai sarung tangan tu and then kita terkena dekat apa nama voltage tu, voltage tinggi tu, dalam ni. takkan so kita takkan terkena renjatan elektrik tu lah kalau kita pakai. Naiknya vivo sorry. Senpai Tisam, jangan buka mic. Kantoi. Okay, next. Okay. Untuk simbol ni dia digunakan untuk menjelaskan tentang permukaan yang panas. So bila permukaan yang panas ni, kalau kena tangan boleh merah agak lah tangan kita ni. So permukaan simbol ni, permukaan panas ni dia banyak dijumpai dalam kawasan perindustrian lah. So jika terkena badan dia akan menyebabkan kecederaan yang serius. Takkan tak serius lagi. Kita kalau kena benda panas ni memang paling-paling pun melecur lah. Bila melecur ni memang dia ambil masa yang lama agak lah nak recover balik. So simbol ni dia berfungsi untuk memberi amaran kepada pekerja dan tetamu agar sentiasa berwaspada jika berada di kawasan tersebut. Okay, next. Okay, seterusnya simbol ketiga ialah simbol suhu rendah. Okay, macam dalam gambar tu kat slide, simbol suhu rendah ni ada bentuk snowflakes. Okay, contoh bahan kimia yang ada simbol suhu rendah adalah cair nitrogen. So, korang boleh jumpa simbol ni dekat tempat simpan bahan kimia. Okay, and macam yang korang tahu, simbol suhu rendah ni sebenarnya dia merujuk pada suhu bawah takat beku. Korang kan dah tahu kan yang takat beku tu suhu dia 0 darjah Celsius kan. Jadinya kalau setakat negatif 1 darjah Celsius atau negatif 2 darjah Celsius, suhu tu macam suhu peti ais kita je. Tapi untuk cair nitrogen ni suhu dia sangat-sangat rendah, which is negatif 195 darjah Celsius. So memang sangat bahaya kalau korang handle cair nitrogen ni tapi tak pakai apa-apa equipment ataupun PPE macam sarung tangan. Next. Okay, kita pergi pada simbol keempat iaitu simbol sinaran pancaran laser. So macam yang dalam gambar tu yang ada keluar cahaya warna-warni tu, diorang akan letak simbol sinaran laser tu dekat alat yang keluarkan sinaran laser. Okay, and bila cakap pasal sinaran laser ni, kita tahu yang mata kita ni adalah anggota badan yang paling senang terdedah. Jadinya risiko untuk mata kita rosak tu sangat tinggi bila kita buat eksperimen yang guna sinaran laser. Okay, katakanlah satu hari nanti kan korang buat eksperimen guna sinaran laser. Lepas tu korang tak pakai pula pelindung mata and korang tengok pula sinaran laser tu. So retina mata korang akan rosak and korang akan jadi buta atau separuh buta. Walaupun korang tak halakan sinaran laser tu directly kat mata korang, retina mata korang tu tak akan rosak. Okay? Jadinya korang kenalah amalkan langkah-langkah untuk handle sinaran laser dengan betul. Langkah yang pertama ialah korang kena pakai pelindung mata. Mestilah sebab kita nak pelindung mata kita kan, sebab mata kita adalah yang paling senang terdedah. So langkah seterusnya ialah korang kena handle ataupun buat eksperimen yang guna sinaran laser ni dekat tempat yang terkawal. Next step is korang kena pastikan arah sinaran laser tu sama ada dekat atas aras mata korang ataupun bawah aras mata korang. Maksudnya orang kata eye level korang lah, macam korang tengok silinder penyukat untuk tengok paras untuk baca liquid punya bacaan, itulah air macam eye level korang. Okay, so langkah yang seterusnya ialah korang kena jauhkan ataupun pastikan tak ada apa-apa pembaharan yang boleh pantulkan cahaya daripada arah sinaran laser tu. Maksudnya kalau korang halakan ke kanan, maksudnya pastikan dekat depan laser tu, depan cahaya laser tu tak ada benda-benda yang boleh memantulkan. Jadinya bahayalah kalau ada benda yang memantulkan, nanti kena kawan korang, kena korang. So dah satu masalah, okay. And next. Untuk pengetahuan korang, bukan mata korang je tau yang akan rosak kalau kena sinaran laser ni, tapi kulit korang pun akan rosak. Contohnya macam dalam gambar tu, korang akan kena kanser kulit kalau korang tak pakai PPE yang betul. Okay, so kenalah pakai PPE yang betul. Okay, next kita serahkan pada Senpai Mahfuzah untuk terangkan simbol yang seterusnya.
Okey, seterusnya sinaran mengayon. Sinaran mengayon ni dia merupakan tenaga yang keluarkan elektron daripada atom atau molekul bahan. Contoh dia X-ray, pemecatan zarah dan pancaran perubatan meriam. Common dalam hidup kita, kita akan jumpa X-ray kan. Kalau patah kaki ke, kita akan pergi buat X-ray. Tak tunggu patah kaki pun masa nak masuk sekolah menengah ke mesti akan ada buat X-ray kan. Nak masuk U pun ada buat X-ray juga. So X-ray ni sebenarnya dia bahaya. Dia sangat bahaya kalau kita buat banyak-banyak kali sebab dia ada sinaran mengayon tu. Dia akan sebabkan kanser kalau kita tak ikut kaedah yang betul lah. Lepas tu contohnya radon dia boleh sebabkan kanser paru-paru. So next. Ni adalah kesan-kesan radiasi terhadap manusia. Sebab itulah kalau contoh kalau orang yang nak di X-ray tu dia tengah mengandung ke, dia kena inform awal-awal dekat pakar tu. So pakar tu akan nilah ke peringkat yang seterusnya. Contohlah, so kena bagi tahu pakar sebab dia boleh efek dekat baby yang ada dekat dalam kandungan tu. Lepas tu dekat kulit kita pun macam tadi kanser semua tu kan. So next. Ni adalah simbol mudah terbakar. Simbol yang ada api. So maksudnya tu adalah simbol mudah terbakar. Bila ada simbol ni maksudnya bahan tu dia mudah untuk dinyalakan dan akan terbakar dengan sangat kuat. So selalunya bahan kimia yang ada simbol ni tak kisahlah pepejar ke, cecair ke, gas ke, kalau dia terkena je dengan oksigen dia akan bertindak balas dan akan terbakar. So kita kena berhati-hatilah bila ternampak simbol ni sebab dia boleh menyebabkan diri kita ni tak selamat lah, melecur tangan, badan kan. Lepas tu perlu disimpan di tempat yang betul dan selamat. Okay, itu je. Next. Okay, next ialah simbol untuk bahan mudah teroksida. Okay, simbol ni biasa dilabel, simbol ni dilabel pada ejen pengoksidaan. Contohnya hidrogen peroksida. Dan ejen pengoksidaan ni dia boleh menyebabkan kebakaran sebabnya oksigen yang terhasil daripada ejen pengoksidaan tu dia membantu kebakaran. Okay, jadi sebagai langkah keselamatan dia, kita haruslah sentiasa menjauhkan ejen pengoksidaan ni daripada bahan yang mudah terbakar ni. Okay, bahan ini biasanya disimpan di dalam botol gelap. Okay, seterusnya ialah untuk simbol bahan beracun. Okay, simbol ni pula dilabel pada bahan kimia yang bersifat beracun atau toksik. Okay, kalau adik-adik nampak bahan-bahan yang beracun ni, janganlah korang rasa nak tahu, nak pergi hidung, nak pergi bau, rasa nak kerius, rasa nak telan. Jadi jangan sebab dia bahaya, sebab dia bahaya sebab dia boleh menyebabkan keracunan ataupun boleh membunuh. Okay, contoh masalah lain kan, kalau kita tengok dalam gambar tu rasanya dia macam rasanya dia keracunan tu dan antara yang lainnya boleh menyebabkan masalah pernafasan, jadi sukar untuk kita bernafas. Okay, contoh bahan yang bertoksik ni sepertinya seperti merkuri, plumbum, bromin, benzina. Okay, jadi bila kita nak kendali bahan-bahan beracun ni kita kena berhati-hati. Antara langkah yang kita perlu ambil seperti kendali ni kita pakai pelitup muka, pakai pelindung mata, lepas tu kita pakai sarung tangan. Okay. Selain tu, lepas kalau kita guna ni, lepas kita kendali bahan beracun ni, kita ni kena basuh tangan dengan kadar segera lah. Okay, itu saja. Kita teruskan dengan simbol seterusnya.
Okay, hai adik-adik. Adik-adik okey lagi tak tu? Cuba reply, cuba jawab dekat chat box. Saya ready. Cepat tulis. Cepat. Semangatnya dah. Saya ready. Adik-adik. Ha. Kalau tak ready Okay, pun Syafiq, buat Amira, ready Amira, je. Adriana. Kalau tak ready, buat ready. Tak apa faham kalau korang Bagus tengah adik-adik makan kita. ke, makanlah. Tak apa, okey je. Lebih kurang 15 orang yang masih bertahan. 15 ke 16 orang. Terima kasih banyak-banyak kerana masih bertahan dengan kami. Okey, kita teruskan. Sebelum tu saya Senpai Sid, ingat lagi tak? Tadi saya perkenalkan diri. Okey, saya akan terangkan tentang coercive. Okey, coercive ni sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud dalam bahasa Melayu menghakis. Okey, coercive ni dikatakan bahan kimia yang bersifat menghakis lah. Bila terkena kulit, even terkena barang-barang ataupun apa-apa alat, ia akan menghakis. Apatah lagi kalau terkena kulit kita kan. Okay, antara kesannya dia akan melecurkan kulit kita. Okay, apa kesan pada kulit kita? Kulit kita akan rasa sakit, akan rasa gatal-gatal. Yang paling teruk bila kesan tu berpanjangan. Okay, antara contoh coercive ni, bahan-bahan coercive adalah amonia. Kat sini kan ada yang ambil kosan tu kan. Mesti korang tahu amonia, asid, pembersih longkang yang biasa acik cleaner kita guna untuk bersihkan longkang tu pun bahan yang menghakis. Okay, apa yang kita nak buat kalau terkena bahan-bahan coercive? Kita cuci dengan air yang banyak jika terkena kulit. Okay, siapa pernah nampak satu alat dekat makmal yang dia ada tempat cuci mata lepas ada shower tu? Pernah tak? Pernah. Okay, good. Okay, Syahida. Okay, apa kegunaannya? Okay, kegunaannya, contoh bila korang dah adik-adik terkena bahan-bahan coercive ni, cepat-cepat bersihkan dengan air. Alihkan air yang bersih pada tempat yang terkena bahan-bahan coercive. Okay, bahan-bahan kimia yang terdapat dalam makmal ataupun dekat industri bukanlah bahan kimia yang kita boleh buat main tau. Bahan kimia tu biasanya membawa kesan kepada kita sama ada dalam jangka masa yang pendek atau dalam jangka masa yang panjang. Okay, next. Jom kita tengok apa seterusnya. Seterusnya adalah the health hazard. Okay, berbahaya terhadap organisma akuatik. Okay, tengok simbol dia pun kita dah seram. Kenapa? Pokok mati kan? Ikan pun mati. Aduh, kesian aku beli ikan harga comel mati juga. Sebab apa? Sebab benda ni nak menunjukkan ianya sangat bahaya lah untuk hidupan-hidupan, even manusia sekalipun. Okay, apa kesannya bila kita terkena, senang kita panggil toksik lah, toksik terhadap diri kita. Antara salah satunya kita akan rasa sesak nafas, akan rasa kegatalan ataupun rasa alergi. Dan kita juga akan, kalau terkena dekat mata kita akan sakit. Okay, siapa pernah dengar tentang masalah Sungai Kim Kim pada tahun 2019? Okay, semua masih Pernah. Okay, semua masih familiar kan dengan kes ni kan? Pada 7 Mac 2019, kira-kira 6,000 penduduk Pasir Gudang dan juga sekolah, 111 sekolah terpaksa ditutup. Tengok betapa bahayanya bahan kimia ni sampai melibatkan ramai manusia kan. Padahal yang tercemar air. Kenapa tak hidupan laut je yang mati ataupun tercemar kan? Jadi nak menunjukkan bahawa bahan kimia ni sangat berbahaya. Jadi kenapa antara salah satunya program yang kita lakukan ni untuk spread the awareness kepada semua manusia ataupun semua orang di luar sana dan adik-adik sekali yang akan melangkah ke dunia luar, bahawa bahan-bahan kimia yang terutamanya yang mempunyai simbol-simbol ni amatlah berbahaya dan kita tak boleh buat main. Okay, bahan ni biasanya bahan-bahan yang macam toksik ni dilepaskan daripada kilang ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab melepaskan dan menyebabkan banyak
pihak yang terganggu, termasuklah pihak-pihak di dalam akuatik. Pihak-pihak apa? Ikan, and the gang lah, ikan-ikan semua tu. Pihak-pihak yang sedang macam-macam berenang tu tiba-tiba ada orang buang toksik kan. Tak best lah kan, kesian kat diorang kan. Macam kita tengah makan tiba-tiba orang sini bahaya. Macam tu lah lebih kurang. Okay, jadi benda-benda ni semuanya bahaya. Jadi dalam 10, lebih kurang 10 simbol yang telah senpai-senpai terangkan tu, semuanya membawa maksud-maksud dan ciri-ciri tersendiri. Jadi kenapa korang pentingnya adik-adik belajar ni? Walaupun adik-adik mungkin ada yang tak ambil kos sains kan. Contoh ambil kos akaun ke, perdagangan ke, even seni sekalipun. Kalau adik-adik melangkah je ke dunia industri, terdapat banyak sangat pekerjaan yang memerlukan kontak rapat dengan semua bahan-bahan kimia ni. Contoh macam kilang minyak wangi, kilang pembuatan getah. Kalau adik-adik jadi pembantu X-ray, nurse dekat hospital tu, adik-adik lebih terdedah dengan cahaya-cahaya X-ray yang akan menyebabkan kemudaratan kepada adik-adik sendiri. Jadi sebab itulah kami jalankan program ni untuk adik-adik tahu betapa pentingnya perkara-perkara seperti ni. Tu mesti adik-adik curious kan. Aduh, pagi-pagi nak kena join pula kan. Dah lah aku tak ambil kos sains pun. Kenapa aku nak kena join? Inilah sebabnya. Okay. Kat luar memanglah orang tak tekankan tentang benda ni. Tapi ramai yang terjejas akibat tidak ada ilmu ni dekat mereka. Mereka tak tahu simbol simbol panas, bawah suhu. Jadi menyebabkan mereka tercedera tanpa disengajakan. Ada yang menyebabkan masalah yang lebih serius. Contohnya macam ada seorang kawan senpai ni kan. Macam yang doktor kami ceritakan dulu, doktor kami macam pelik jugalah kenapa kita nak kena pentingkan benda-benda macam ni kan. Tapi bila doktor sendiri mengalami macam kesan daripada bahan kimia ni, baru doktor tahu betapa pentingnya kita tahu kesan-kesan dan keburukan bahan kimia. Okay, mungkin itu sahaja untuk pembentangan lab kita. Jadi adik-adik okey lagi ke? Dah take note ke apa yang penting? Kita ada kuis ni nanti. Nanti siapa yang boleh jawab, yang top of the table memang dapat hadiah. Okay, kita akan pilih tiga pemenang yang terawal yang teratas lah. Okay. Hadiahnya sangat lumayan lah sebab kita orang pun dapat sponsor. Jadi alhamdulillah hadiah yang disediakan tu sangat menarik. Rugi kalau tak join. Okay, harap-harap adik-adik dah ambil apa-apa info dan jangan lupa kenal kita orang, nama kita orang, nama senpai-senpai dan muka-muka senpai. Mana dah tahu kan. Okay, tengok dulu, check. Okay, senpai Hakim yang ni, senpai Khadijah, senpai C, senpai Salwani dan semua senpai Azam semua kan. Senpai Hamizah tu yang mana, Ibtisam, Aina, Mahfuzah yang mana satu. Tengok salah-satu. Okay, sekarang ni kita teruskan lagi dengan paparan video. Video-video yang kami sebagai pelajar Tamhidi ataupun asasi dahulu pernah experience masuk lab pakai kod dan mengenalikan bahan-bahan kimia ni. Okay, teruskan. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are
vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong. Let's say that you'll bring me along to the world you see. To the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams is all it's gonna take. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Alright, adik-adik dah tengok kan video tadi? Nampak? Best tak? Macam best kan? Itulah kenangan kita orang masa dekat Tamiji dulu. So nak kata bangganya dapat masuk USIM ni sampai sampai Hakim dengan sampai Azam ni pakai lab coat ni nak bentang dengan korang. Nampak? Sebab yalah, ni kita kena bersyukur lah sentiasa sebab ada orang lain yang dia tak bernasib baik. Dia teringin nak pakai lab coat ni tapi dia nafsu dia tak baik, macam dia akademi dia tak perform ke, dia tak dapat masuk course science. So kita walaupun apa yang terjadi, kita kena sentiasa bersyukur dan berusaha yang terbaik lah. Kalau adik-adik berusaha yang terbaik, adik boleh experience apa yang akak-akak telah experience dalam video tadi. Best tu kalau adik-adik nak tahu. Sebab banyak eksperimen yang kita handle, lepas tu kita boleh nampak result di depan mata, kita boleh nampak color-color dia cantik. Betul tak Senpai? Betul. Rindu. Kalau berminat boleh masuk USIM. Kalau berminat masuk USIM, jangan tak masuk. Okay, kita proceed ke bahagian quiz. Sebelum tu terlupa. Sebelum kita sorry kita excited nak quiz kan, quiz dapat hadiah tu, excited tu. Sebelum kita gerak ke quiz, kami dari The Vanguards ingin menyampaikan sijil penghargaan kepada Cikgu Rizatul sebab sudi melaraskan program ini. Terima kasih Cikgu Rizatul, dan nama pun secara online, so ini je lah kita boleh tunjuk. Okay, next slide. Okay, time for quiz. Adik-adik mesti tak sabarkan nak quiz sebab yang time bentang tadi adik-adik dah take note semua kan. Harap-harap take note lah, walaupun tak take note, screenshot ke apa-apa ke ikut lah. Tak dengar. Hello, okey tak? Senpai Azam? Ya? Suara mana suara? Hello, tak dengar ke? Dengar. Dengar? Dengar. Dengar kan? Jaranglah wifi Unifast ni laju, jangan risau. Ingat duk ketah apa, ingat line slow laju tau. Jangan cakap slow. Okay, untuk quiz spot. Azam kejap Senpai Azam. Kita juga nak ucapkan terima kasih lah dekat Dr. Wan Maisara. Sebab banyak sangat doktor guide kita orang untuk jayakan program ni. Baru nampak doktor ada dalam ni. Minta maaf doktor. Terima kasih banyak-banyak dekat Dr. Wan Maisara
Ia merupakan lecturer kami lah. Lecturer experimental method kami. Okay. Terima kasih doktor. Nanti kalau korang nak jumpa Dr. Y masalah tu, masuklah USIM, rugi tau tak jumpa. Kami pun rugi sebab Baik, kami Doktor. tak boleh jumpa doktor depan-depan. Kalau boleh jumpa, kami boleh selfie dengan doktor. Betul. Doktor Sebab sporting lah orang ni ni kan lah. online, so kami pun kena handle program based on online learning lah. Sebab kami pun ada yang kat rumah, ada yang dekat universiti, so tak boleh nak buat secara face to face. Kalau tak, kami akan pergi ke sekolah adik-adik sekalian. Boleh lah nampak senpai semua dari dia depan, nak selfie ke nanti, nak ambil IG ke. Nanti kalau nak IG tu PM tepi lah. Kalau nak lah, kalau tak nak tak apa. Okay, tanpa berlengah masa, kita pergi ke quiz pop. Okay, untuk quiz pop, senpai telah buat quiz dalam quizzes. Adik-adik tahu kan quizzes tu apa? Sebab maybe kalau sekolah menengah ataupun sekolah rendah, sekolah menengah, tak banyak cikgu guna quizzes. Kebaikannya akan bagi sekolah latihan. So, untuk quizzes, Aina tolong sekejap. Alright, sekejap All the best adik-adik. Gunakan segala nota yang dah dicatat. Sumpah cakap, kalau kau menang kan, hadiah lumayan. Kau tak tidur malam tau, Betul. kalau dapat hadiah ni. Aku yang senpai pun excited pula nak jawab. Senpai pun tak ada Itulah, duit saya- nak dapat saya- hadiah tu. mm. Korang betul tau. Alright, sekejap je. Senpai nak share screen. Okay, semua boleh nampak tak screen senpai? Boleh dah. Boleh. Alright, okay adik-adik. Sekarang adik-adik boleh masuk ke quizzes. Search lah dekat Google, quizzes, and then tekan kat quizzes tu. Bila adik-adik dah masuk, adik-adik akan nampak kat tepi enter code. So adik-adik tekan kat enter code tu, adik masukkan kod yang tertera dekat skrin. 920888. Okay, dah ada masuk. Husna Syahidah. Bolehlah kita kawan-kawan yang tak hati tu tolong masuk. Kita akan bagi 5 minit untuk adik-adik masuk. Nanti dalam pukul 10.23 ke macam tu kita akan start. Boleh? Okay. Sampai bagi dalam 5 minit untuk adik-adik join. Jangan risau, soalan tak susah mana pun. Sumpah cakap. Sebelum tu adik-adik yang join, okay, tulis nama sendiri tau. Sebab kita orang tak nak lah ada yang menipu ke apa kan. So sebab kita orang nak ambil nama ni terus, tu nak send hadiah nanti. Okay. Nak letak nickname boleh, tapi letak yang jelas sikit lah supaya kami tahu. Alright. Dah ada yang masuk 3 orang. Cepat adik masuk, jangan lupa Okay, masuk. adik cepat Husna Syahidah. Amira, okay, dah ramai tu. Aimin Dah Syahira. masuk. Diana. Lagi. Aisyah. Soalan senang sangat-sangat. Senpai Azam. Ya. Kita tunggu siap. Kita nak hantar gambar hadiah. Mestilah adik-adik dia nak tengok hadiah dulu. Betul, sambil-sambil tu kami akan tunjuk hadiah yang akan adik Adik-adik dapat. boleh tengok hadiah dalam group WhatsApp Berkobar-kobar lah ni. Confirm tengah-tengah tengok dengan nanti. hadiah terus masuk semua. Hadiah ni bukan RM10, bukan RM15 tau. Hadiah ni nak dekat 30. Jangan beritahu. Orang baik nak Jangan 30 beritahu. tu. Ni nak hadiah ni juga. untuk fun-fun je untuk adik-adik. Kami berkorban untuk adik-adik. Okay. Harap semua yang join meeting ni masuklah semua. Rugi tau kalau tak masuk. Sebab hadiah ni akan bagi dekat orang yang masuk saja. Kalau tak masuk, sorry lah. So nanti time quiz berlangsung, kita orang akan tutup kamera. Orang ada dalam 10 orang. Okay, lagi come on guys. Come on. Ada lagi dalam 2 minit. Kita tunggu lagi 2 minit, okay? Lepas tu kita start kita punya quizzes. Senang je, jangan risau.
Untuk kawan-kawan yang tak masuk lagi tu bolehlah mention kata join quizzes ni sebab dapat hadiah. Kalau yang tak masuk quizzes ni tak dapat hadiah. Kami kita dah siap. Walaupun dah masuk group WhatsApp ke, dah isi Google Form ke. Tapi kalau tak masuk quizzes ni tak dapat. Okey. Okey, dah ada 12 orang masuk. Okey, lagi. Jangan ni apa? Cakap menang PPH. Masuk quiz je lagi. Artis masuk quizzes. Wah. Terharu kami boleh bayar dia ni. Benefit TikTok. 36912. Okey. Kalau kau ada masalah kita lah dekat chat. Mana tahu sampai Azam tak lepas skrin ke apa ke kita. Okey, ada lagi seminit kita tunggu yang mana belum masuk tu. Sabar tahu sikit lagi. Soalan clue dia ada 10 soalan. Gitulah clue dia. 10 soalan tak banyak pun. Tak ada kira-kira pun, jangan bawa kalkulator. Jangan. Walaupun kalkulator ada dekat sini, tapi jangan guna. Biar je dekat api. Okey? Dan untuk adik-adik yang nak tahu, kami akan pilih 3 pemenang. Yang atas lah, kalau adik jawab betul semua. Kalau ramai yang jawab betul, kita tengok siapa yang jawab 3 kat atas. Okey, sampai. Kita tutup kamera. Alright. Boleh start lah kot. Okey adik-adik, cukuplah 12 orang. Yang lain mungkin tak nak terima hadiah kot, tak apalah. Kami lagi happy kan kalau adik-adik sikit orang lagi senang. Adik-adik nak dapat hadiah. So, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan quizzes kita. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Tu ada Nasofia melalui kata. Teruskan. Nampak datang suara. Come on adik, come on. Soalan senang je, tengok kita semua. Senang. Soalan senang je ni. Aini Syahira. Mana jalan ni? Cepat jalan ni. Demi octopus. Demi octopus, jangan risau. Alamak, Nadia salah. Alamak. Cepat. Lagi cepat dia jawab, lagi betul banyak dia makan. Ya, sikit sekali je. Jawab betul. Alright, good. Semua nak octopus. Octopus comel. Jangan putus semangat, teruskan. Mungkin banyak salah awal-awal akhir-akhir tu. Top 3. Kami akan tengok top 3, okey? Cepat, mana jalan ni? Cepat jalan ni. Aini, Amira, Jana. Come on. Jangan paras, tak menang. Betul. Cepat, ada masa lagi. Dapat. Cepat. Gambar tu terus sampai 16 kan. Sikit Nabila nak potong dah tu. Dia dah potong dah. Dah. Okay, come on. Sikit lagi nak habis dah. Wah. Yana dengan Aisyah ni padu lah. Memotong. Wah, Lena. Nice mark. Aisyah potong. Cepat guys, top 3 guys, top 3. Cepat guys. Jangan nampak. Yang dah habis tu, semua boleh review lagi. Ada Rajana, Amy Syara boleh review. Jana ni, boleh potong lagi tu. Come on guys.
Bunyi octopus guys. Bunyi octopus. Jadi kita bagi 3 minit untuk habiskan. Jalan ni, boleh potong cepat jalan ni. Ibni, Syafiah, Husna, Amira. Kita akan pilih 3 je tau, 3 yang ke atas. Rank 3 ke atas. Jalan ni boleh. Betul lah tu. Macam dah nampak bakal pemenang kan. Kita dah nampak. Alamak, jangan salah. Alamak. Ya, lagi sikit. Yang akan dapat tu jangan bersikit. Sebab nanti akan ada ketiga betul-betul mana tahu. Korang akan bagi yang tak dapat hadiah tau. Yang 3 atas kita akan dapat dah hadiah betul-betul. Lagi sikit. Kita tunggu lagi doang. Jalan ni. Okay, jalan ni. Semua boleh sikit. Habiskan. Apa kau yang risau untuk quiz ni 3 orang. Lepas ni akan ada cabutan betul. Kita lagi 3 orang kami akan pilih. Alright, Amira dah. Dia habiskan soalan. Sudah. Ada korang baru masuk. Lagi ni. Kalian kita buat Amira dulu habiskan. Tadi sikit. Kita nak share dulu. Dan terus dulu. Alright. Dah habis. Alright, kita dah dapat pemenangnya. Okay. Yang pertama Aisyah, yang kedua Liana dan yang ketiga adalah Nur Syahira. Wow. Tahniah Aisyah, Liana dan Nur Syahira. Yang lain pun tahniah juga, tolong jawab. Apa korang jangan risau, nanti ada lagi cabutan untuk ni. Sila PM dalam grup tau. Aisyah, Liana, Nur Syahira boleh PM nama dalam grup. Kata saya menang. Gitu. Saya dah menang. Gila. Kalau rajin ni selfie, kata saya dah menang. Kalau yang tak menang tu jangan risau. Sampai satu boleh screenshot. Jangan sedih ya, yang tak menang tu jangan ni. Hari tu dah menang dah kan? Ada lagi tanya saya betul-betul, jangan risau. Okay, kita dah nampak Aisyah, Liana dan Nur Syahira telah memenangi tempat ketiga. Okay, terima kasih adik-adik sudi join quizzes yang saya buatkan. Lepas ni kalau adik-adik handle program macam kami juga, adik-adik pun boleh buat quizzes yang kami macam sampai buat. Senang je. Nanti adik boleh belajar dekat, boleh buat quizzes, boleh buat sendiri. Sebab quiz ni dia platform untuk buat quiz yang boleh kata paling menarik lah setakat lah ni yang kami belajar. Sebab dia ada lagu, dia ada punya meme. Dan yang tadi kalau adik jawab salah kebetulan dia ada meme. So, meme. Sampai Azam. Mute? Dia ke? Meme. Meme. Meme tu dah pimpin. Meme okay, sorry. Alright. Okay, settle. Saya serahkan kembali kepada Senpai Hasmus Hakim. Alright. Okay, kita dah sampai ke kemuncak majlis. Tengok, rasa macam kejap je kan, tiba-tiba dah 10.30. Okay. Set je. Tapi semua adik-adik diminta bersabar kejap sebab kita orang tengah collect nama-nama yang ada dalam ni, tengah buat name list. Nanti kami di Vanguard akan minta jasa Cikgu Roziatul ada dalam ni? Ada, okay. Kami minta jasa Cikgu Roziatul untuk pick 3 nombor. Cikgu boleh tulis dalam chat box. Nanti kita orang akan paparkan name list yang ada dalam ni dengan nombor-nombornya. Atau cikgu boleh juga cikgu buka mic untuk bagi tahu nombor.
Macam ni cikgu. Cikgu pilih 3 nombor dari 1 sampai 13. Dari 1 sampai 13 cikgu pilih nombor. 14. Dari 1 sampai 14 cikgu pilih 3 nombor. Nanti kita orang akan paparkan name list dengan nombor-nombor dia, lepas tu boleh nampak lah siapa yang menang. Okay. Cikgu boleh sebut, boleh buka mic ataupun cikgu boleh tulis dalam chat box. 1 hingga 14 cikgu. Nanti aku delete lah kan. Okey. Nombor-nombor yang okey, 3, 5, 9. 3 je cikgu, tak apa. 14 tu siapa-siapa yang nombor 14 tu pasal redha lah. Okey. Okey, sampai Rijah, sila share screen. Nama-nama 359. Yang ni kami buat random tau, jangan terasa tau kalau tak dapat. Sebab kami ni buat random je. Cikgu pun Betul. pilih random. So, ada rezeki dapat lah. Tak rezeki nanti korang share lah, sebab korang satu sekolah. Ni Kami tak ada pun PM cikgu suruh pilih nombor ni, tak ada. Ini hanya random. Okay, siapa Rijah? Sabar jap Okey. Okey, nama-nama yang Aimi Syahira, Iman Zikri dengan Nur Syahira. Nama-nama ni tak menang kan kuis tadi? Yang nama-nama ni reply. Tak menang kan? Tak ada seorang pun menang kan? Alright. Kalau tak ada siapa yang menang, nanti 3 nama ni juga sila PN dalam group sebab kita orang nak bagi hadiah. Maaf nak tanya, Syahirah tadi ke yang menang kuis? Untuk pengetahuan semua, cabutan bertuah ni, Syahirah menang. Syahirah ni Syahirah menang kuis tadi, nombor 3. okey. Disebabkan ada seorang yang dah menang, kita orang nak bagi kat yang tak menang langsung. So, kita orang rombak balik. Ambil lah yang tu, ambil yang cikgu tulis tadi kan ada 4 nombor. Ada 14 tadi kan? Okey. Okey, rezeki. Rezeki lah. Kata Allah, kalau Allah nak bagi. Tak sia-sia cikgu tulis, pandai lah cikgu. Alright. Cikgu memang on point. Cikgu on point je. Tak dah. Cikgu boleh baca. Rezeki. Alhamdulillah, Nabila. Okey. Nombor 14 apa? Nabila. Nabila tadi. Alright. Nabila. Okey, tanya. Nanti Aimi Syahira, Iman Zikri dan Nabila sila PN dalam grup Untuk pengetahuan cabutan semua. bertuah. Hadiah cabutan bertuah tak sama tau dengan hadiah kuis. Hadiah cabutan bertuah boleh tengok dalam grup sekarang. Dia botol yang warna-warni lah, comel-comel gitu. Adik-adik yang tak menang jangan sedih. Rezeki kita luas sangat. Rezeki kita mungkin dekat terbaling, mungkin rezeki kita dekat exam dapat full marks ke, kita tak tahu. Jadi jangan sedih. Yang penting korang dah hadiri program ni dan dapat ilmu yang daripada sampel-sampel kita dan yang mereka yang berkongsi. Okay, jangan sedih. Okay. Kami pun tak sedih tak dapat. Kami pun tak dapat. Sedih ke sikit? Sedih lagi. Sampai ni pun teringin nak dapat octopus tu. Oh ya ke? Apa nanti ikut kita boleh collect dekat Dr. Wan ke? Boleh. Gurau Dr. Alright.
Okey, kita pun dah sampai ke betul-betul penghujung dah. Bolehlah saya persilakan Dr. Muhammad Sarah ataupun ataupun Cikgu Roziatul untuk berikan sepatah dua kata untuk program kita pada pagi ni. Silakan Doktor ataupun Cikgu. Saya dulu ke? Boleh je. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali Cikgu Rozi dan juga inilah pelajar-pelajar sekolah dan juga kami punya pelajar USIM, first year. Pertama kalinya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Rozi kerana memberi kerjasamalah dengan pelajar kami. Okay, and then terima kasih juga kepada para pelajar dari sekolah yang terlibat kerana memberi kerjasama dan respon terhadap program yang dianjurkan oleh pelajar kami. Untuk pengetahuan cikgu, pelajar kami ni pelajar tahun pertama dan pelajar first semester. Jadi di pihak saya saya rasa berbanggalah dengan pelajar-pelajar kami kerana mampu berkomunikasi dan berkongsi ilmu yang dipelajari dalam lecture, dalam inilah ketika kuliah. Okay, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada cikgu ya kerana beri kerjasama sebab program ni memang tak dapat dilaksanakan sekiranya pihak sekolah ataupun pihak komuniti tidak memberi respon yang baik. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu dan juga pelajar dan juga tahniah kepada pelajar USIM kerana you did it well as a first year student first semester yang kami tak pernah berjumpa face to face, memang online cikgu. Okay, dan diorang pada pendapat saya lah mereka deliver dengan baik. Okay, so saya serahkan kepada Cikgu Rozi juga, maybe nak ada sepatah dua kata. Okey, cikgu. Oh, cikgu tulis. Suara tak ada. Okey, cikgu. Okey. Sama-sama cikgu. Alright. Okey, sebelum kita akhiri majlis kita, diminta adik-adik buka kamera kejap. Kita orang nak ambil gambar. Kejap je. Tak lama pun. Pakai tulis sarung tak apa. Buat kenangan. Boleh ambil wallpaper dekat WhatsApp ya. Kita orang bagi 5 minit untuk adik-adik siap sedia. Cikgu pun kalau cikgu tak beratan boleh buka kamera. Okey, dah ada seorang yang buka. Wah, tahniah. Nanti 10.42 nanti kita ambil gambar Thank you Rozi. Cikgu Roziatul. Sorry cikgu. Cikgu nampak awet muda. Betul cikgu. Ya cikgu. Maaf ya cikgu, kesilapan teknikal. Ya, adik-adik yang mana dah ready bolehlah buka kamera slow. Sekejaplah kawan-kawan buka kamera. 2-3 orang. Janganlah malu-malu.
Saya. Buat kenang-kenangan je. 2-3 tik je. Dah tak boleh apply background pun. Cikgu pun dah buka. Korang situ tak nak buka kan? Support cikgu korang. Kalau tak ada background pun tak apa. Betul. Tak kisah pun. Seminit je lagi. Okey lah. Kalau adik-adik tak nak buka, kita tak sopan lah untuk membuat cikgu-cikgu doktor-doktor kita tu tunggu. Okey. Alright. Okey. Kau cakap satu, dua, tiga. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. It is 1, 2, 3. Alright. Terima kasih. Ada. Tak apa, buka je. Buka je. Dia tangkap sekali lagi. Malu. Buka je dek. Seperti Amira. Husna. Okey. Comel. Malu-malu lah. Lagi. Alright. buka. Nanti klaim markah dekat cikgu. Adik, penat kita orang buat program ni. Buka kamera dapat extra mark nanti kat cikgu, jangan risau. Okey, kalau tak ada kita proceed tau. Okey. Boleh? 1. Tak apa. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey dah. Okey, thank you semua. Cikgu. Terima kasih. Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih cikgu. Terima kasih adik-adik semua. Yang menang nanti jangan lupa PN. Nanti claim hadiah. Okey. Nanti masuklah Yusim. Bye-bye. Masuk Yusim nampaklah nanti nak jumpa Sipah Hakim ke Nanti kalau jumpa jangan malu-malu untuk tegur. Bye-bye. Bye semua, thank you. Jumpa lagi. Okay, bye. Selamat belajar. Okay, bye. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Good job. Cikgu, doktor. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih doktor, cikgu. Terima kasih senpai. Terima kasih. Bye semua, belajar di rumah.